Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 15 November bersama saya Fazida Mustafa. Berikut tajuk utama malam ini. Undi awal berjalan lancar. Juga fasa akhir kempen, ada parti mula main kotor. Lebih 11,500 pegawai dan anggota polis serta pasangan keluar mengundi awal hari ini di Johor melibatkan 63 pusat mengundi di seluruh negeri itu. Wartawan Adi Akmal Syahrom di Johor Bahru ada butirannya. Tinjauan kami di pusat mengundi awal Dewan Dato' On, Ibu Pejabat Kontingen Johor mendapati walaupun cuaca mendung, namun pengundi dilihat teruja dan bersemangat menunaikan tanggungjawab mereka. Lengkap beruniform, kira-kira 300 orang pengundi mula beratur seawal jam 7.30 pagi tadi. Tanggungjawab menjaga keselamatan negara tidak menghalang lebih 11,000 anggota dan pegawai polis serta pasangan mereka di seluruh negeri Johor untuk mengundi awal hari ini. Dan Dewan Dato' On di belakang saya ini menjadi saksi komitmen mereka terhadap demokrasi. Turut hadir Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat yang tiba di pusat mengundi kira-kira jam 8.57 pagi tadi. Beliau sempat meninjau anggota-anggota polis di kemah khas sebelum masuk ke Dewan Mengundi. Memang kita keluar awal tapi kita dah tetapkan masa-masa tertentulah untuk mengelakkan daripada tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan sempurna. Kalau kita semua keluar semua, jadi siapa yang nak buat tugas kawalan keselamatan di kawasan dan sebagainya. Jadi kita dah atur masa tersebut. Turut hadir di pusat mengundi awal calon Barisan Nasional Parlimen Johor Bahru, Johan Arifin Muhammad Ropi, serta calon Pakatan Harapan bagi Parlimen Johor Bahru, Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Kesemua pusat mengundi awal ditutup selewat-lewatnya pada jam 5 petang tadi. Kertas-kertas undi awal kemudian disimpan di lokap-lokap balai polis dan hanya akan dikira pada hari mengundi Sabtu ini. Laporan Adi Akmal Syahrom, TV Al-Hijrah. Di Perak, proses pengundian awal di Pangkalan Tentera Laut di Raja Malaysia TLDM lumut berjalan lancar dan penuh disiplin. Segak berbaju celoreng, anggota TLDM berbaris kemas seawal 7.30 pagi bagi menunaikan tanggungjawab mengundi awal. Semangat yang sama ditunjukkan seorang anggota meskipun cedera parah selepas terlibat dalam kemalangan jalan raya Selasa lalu. Walaupun patah tangan dan kaki bahagian kanan selepas motosikal yang ditunggangnya terbabit dalam nahas dengan sebuah kereta, Laskar Kelas 1 Muhammad Fikri Rizwan 24 tahun gigih menghadirkan diri ke Pusat Mengundi Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Pangkalan Tentera Laut di Raja Malaysia TLDM. Apa yang mendorong saya especially ialah tanggungjawab saya sebagai warga negara lah. Jadi saya memang letak tanggungjawab tu sebagai tanggungjawab yang betul, yang betul-betul kena mengundi lah untuk pilihan raya. Seramai 8,327 anggota tentera dan pasangan masing-masing di Pangkalan Tentera Laut di Raja Malaysia TLDM layak mengundi dalam pengundian awal PRU 15 hari ini. Undi awal ini melibatkan Parlimen Lumut dan Dewan Undangan Negeri Dun Pangkur. Di Kedah, 6,041 pengundi membabitkan pegawai dan anggota polis Diraja Malaysia PDRM seluruh kontingen Kedah melaksanakan undi awal dalam PRU 15 di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kedah. Sementara itu, Datuk Wan Hassan memaklumkan sepanjang tempoh berkempen sehingga 13 November lalu pihaknya menerima 263 laporan polis berkaitan kesalahan pilihan raya. Katanya kes disiasat di bawah Akta Pilihan Raya 1954, Akta Komunikasi dan Multimedia dan Kanun Keseksaan.
Sementara itu, polis beri jaminan akan melakukan siasatan telus berhubung kes khianat mengoyakkan poster, buang bendera parti politik dan kesalahan lain sepanjang tempoh berkempen bagi PRU15. Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani berkata, kes khianat pada PRU kali ini berskala kecil, tidak ketara serta masih terkawal, katanya. Tapi apa yang dapat saya kesan di sini, bilangannya agak lebih kecil daripada yang tahun-tahun yang terdahulu. Jadi memang berlaku. Ia berlaku, kita pun tidak dapat nak elakkan perkara ini. Namun demikian, apa juga laporan yang kita terima berkaitan dengan perbuatan mengkhianat poster-poster, banner-banner pilihan ini, kita akan siasat dengan telus dan adil. Beliau ditemui media selepas meninjau dan mengundi awal di Bukit Aman siang tadi. Tempoh berkempen sempena pilihan raya umum ke-15, PRU15, bukan medan untuk rakyat bermusuh-musuhan sehingga menjejaskan keharmonian setempat. Itu peringatan daripada Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Ahmad Marzuq Syari, berkait insiden perang mulut dan provokasi yang tercetus antara penyokong dua parti dalam satu program ceramah di Perak Ahad lepas. Selepas pilihan raya, kita akan berkawan seperti biasa, kita akan berukhuwah seperti biasa dan kita kena jaga keharmonian yang ada di kalangan kita. Tambah-tambah pula di kalangan orang Islam. Lagi perlu untuk adanya sifat toleransi yang tinggi, kerjasama yang baik dan juga persaudaraan yang erat di antara kita. Datuk Ahmad Marzuq turut mengingatkan penyokong dan pendukung mana-mana parti politik supaya sentiasa menghormati proses demokrasi yang dijalankan di negara ini dan tidak berlebih-lebihan dalam kempen sehingga wujud provokasi yang melampau. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas program ziarah atlet Paralimpik Catur di Akademik Catur Aris Azman di Kota Baru. Peneroka Felda masih dianggap anak emas kerajaan. Pelbagai insentif tidak hanya kepada generasi pertama, malah turut meliputi generasi kedua serta ketiga. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata keprihatinan kerajaan terhadap warga Felda dibuktikan menerusi pemberian lot tanah bagi pembinaan rumah untuk generasi kedua. Datuk Seri Ismail Sabri berkata sehingga kini 8,670 lot tanah sudah dikenal pasti dan usaha itu akan diperluaskan perancangannya. Lot ni saya nak betulkan bukan jualan lot, tapi pemberian lot. Felda beri lot ini, tidak ada bayaran kepada Felda, cuma mereka perlu membayar premium tanah. Dan premium tanah dikeluarkan oleh Kerajaan Negeri. Beliau ditemui selepas majlis ramah mesra bersama keluarga Felda Lasah di Sungai Siput. Tambah Datuk Seri Ismail Sabri, kerajaan turut memperuntukkan RM20 juta bagi skim jaminan kredit perumahan SJKP sebagai pembiayaan pembinaan rumah lot. Katanya insentif turut melibatkan dana khas RM10 juta bagi meningkatkan kapasiti perniagaan dengan tabung usahawan belia kerajaan. Alhamdulillah bertemu kembali. Peniaga gerai di Taman Rekreasi Teluk Ibai kecewa dengan kawasan perniagaan yang tidak diselenggara dengan baik oleh pihak berwajib. Lokasi perniagaan yang tidak ceria dan suram itu memberi kesan kepada jumlah pelanggan dan pendapatan peniaga. Butirannya bersama wartawan Zaim Zamani. Gerai ini terletak betul-betul bersebelahan Masjid Tengku Tengah Zaharah atau Masjid Terapung yang merupakan antara tarikan utama di Kuala Terengganu. Lokasi strategik itu sepatutnya memberi peluang peniaga menjana pendapatan yang tinggi, namun keadaan persekitaran yang tidak diselenggara dengan baik menyukarkan harapan peniaga itu. Berdasarkan tinjauan, banyak sampah ditemui di lokasi perniagaan selain rumput panjang yang mencacatkan pemandangan. Susun atau gerai juga tidak dibuat dengan baik serta tong sampah bersaiz besar diletakkan di hadapan gerai yang mengundang bau busuk. Tempat sesuai dah, strategik, tapi daya tarikan tu kurang. Banyak faktor lah kurang, di antaranya faktor
susung atur perniagaan sendiri. Bangunan pun tak teratur, tak kurang bersih. Orang tak cakap. Jadi suasana tu hak makcik tak sukanya macam tong sampah dekat. Jadi mengundang lalat kan. Jadi makanan orang nak datang pun tak selesa lah. Menurut peniaga, banyak aduan telah dibuat kepada Majlis Bandaraya Kuala Terengganu MBKT. Selain kawasan perniagaan, tandas di kawasan tersebut juga tidak diselenggara dengan baik dan memerlukan kerja-kerja baik pulih. Dalam pada itu, pihak berkuasa juga diminta untuk meningkatkan penjagaan dan kecantikan Masjid Tengku Tengah Zahara agar lokasi itu terus menjadi tarikat. Dua calon pilihan raya umum Parlimen Kuala Terengganu yang ditemui berkata aduan yang diberikan diambil maklum dan akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan masalah itu. Itu juga kita lihat banyak di sekitar-sekitar ni, kita lihat agak terbiar menyakitkan mata memandanglah. Jadi sebab itu saya datang ini, saya harap dapat saya menyantuni penjual penjaja di sekitar ini pada hari ini dan mereka mendengar keluhan mereka. Saya telah berbincang dengan pihak MTD dan saya telah menyuarakan perkara ini dan ia dalam perancangan kita untuk menyelesaikan isu di seberapa segera yang boleh. Tindakan segera yang diharapkan peniaga adalah untuk pihak berkuasa memotong rumput dan mengalihkan lokasi tong sampah. Dua perkara itu, kata peniaga, tidak melibatkan kos yang tinggi. Masjid Tengku Tengah Zahara ini merupakan antara lokasi tumpuan pelancong ke Kuala Terengganu dan pendapatan peniaga-peniaga di kawasan ini amat bergantung harap kepada jumlah pengunjung yang datang ke kawasan ini. Dan sebab itulah mereka amat berharap agar Masjid Tengku Tengah Zahara ini dan kawasan sekitarnya terus dijaga baik bagi memastikan ia kekal menjadi tempat tumpuan pelancong dan penduduk tempatan. Laporan Zaim Zamani dan juru kamera Mazian Seman dari Terengganu untuk Berita Al Hijrah. Baik, kita ke laporan seterusnya. Pelbagai janji ditabur pemimpin politik ketika pilihan raya umum ke-15 bagi memenangi hati pengundi. Antaranya lesen ekspor daun ketum ke Thailand secara sah daripada Kerajaan Persekutuan bagi membantu meningkatkan ekonomi rakyat di negeri itu. Bab tu kita akan usaha sampai jadi. Pasal kita tanam dah takkan nak pergi tebang. Tanam tak salah. Kutip proses salah. Kita nak usaha benarkan ekspor. Kalau tak ekspor, puak tu duduk kebuih bawah rumah. Dia tak tahu nak buat kerja apa. Nak kutip jual payah salah. Dia kutip sikit-sikit, kebuih bawah rumah. Lepas tu kau hidup penin. Kendok habis kulit-kulit naik hitam. Kita tak makan, tak boleh kerja. Kita tak mau orang rosak. Kita pergi jual belah siam. Namun katanya sekiranya kerajaan memberi kebenaran lesen mengeksport daun ketum dicadangkan diberi kepada anak syarikat kerajaan negeri atau syarikat tertentu supaya ia dapat dikawal. Dan adat berpolitik pasti ada yang menentang atau membantah atas alasan tersendiri. Bagi dua beranak calon Gerakan Tanah Air Datuk Seri Mukris Tun Mahathir dan Tun Dr. Mahathir Mohamad, ekspor ketum ke Thailand hanya membawa perkara tidak baik. Saya pernah menjadi pengurusi AADK Kedah. Jadi salah satu perkara yang selalu dibincang ialah berkenaan dengan penyalahgunaan ketum. Jadi apa yang dikatakan oleh Menteri Besar sekarang ini sangat-sangat tak masuk akal. Jadi apa ni, ianya saya ingat retorik kempen pilihan raya agaknya. Dia nak rosak orang lain, itu tak baik. Niat tak baik. Jangan kita pandang duit macam itu. Duit kita guna untuk benda yang halal. Jangan buat cari duit dengan cara yang haram. Sarawak umum cuti khas pada 18 November ini bagi memboleh penduduk di negeri itu dapat balik kampung dan melaksanakan pembuangan undi tanpa sebarang halangan. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg mengumumkan keputusan tersebut di Tanjung Manis selepas merasmikan bangunan pentadbiran pejabat daerah tersebut. Setelah saya bincang dengan Perdana Menteri semalam di Selangau, Perdana Menteri telah mengisytiharkan cuti umum
untuk khasnya untuk 18 bulan supaya para pengundi diberi peluang untuk balik kampung. Dan seterusnya lepas mengundi dia akan balik bekerja pada hari Ahad. Jadi saya kata kalau ini keputusannya maka Sarawak akan mengumumkan cuti pada 18 hari bulan. Seperti juga kerajaan pusat. 1 hari saja. Peratusan rakyat yang pulang untuk mengundi bagi PRU15 nanti tidak akan meningkat meskipun pelbagai kemudahan telah diberikan sempena PRU kali ini. Penganalisis politik Profesor Dr. Siva Murugan Pandian berkata ia berkemungkinan kerana suasana PRU kali ini tidak serancak seperti PRU14 lepas dan sikap sesetengah rakyat yang muak dengan permainan politik negara. Dari pengamatan saya melihat peratusannya tidak akan mencecah sebagaimana yang kita lihat pada tahun 2018. Ketika itu, moodnya berbeza, suasananya berbeza. Percaturan, gelagat pola pengundian banyak bergantung kepada calon, parti dan isu. Ketika itu, isu membesar, maka ramai yang pulang untuk menjalankan tanggungjawab mereka. Kali ini, isunya tidak sehebat tahun 2018. Jelasnya kesuraman mengundi tahun ini dapat dilihat secara jelas menerusi pilihan raya negeri PRN di Melaka, Johor dan Sabah. Justru usaha yang dilakukan oleh kerajaan tersebut diharap dapat menaikkan jumlah pengundi yang pulang ke kampung untuk menjalankan tanggungjawab mereka sebagai rakyat bagi PRU15 ini. Semalam Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan pelbagai keistimewaan kepada rakyat sempena PRU15. Ia termasuk tol percuma, cuti am pada 18 dan 19 November serta gaji awal kepada pekerja sektor awam. Dalam pada itu, beliau tidak menafikan bahawa terdapat sesetengah rakyat yang mengambil keputusan untuk tidak pulang mengundi. Tambahnya, meskipun itu adalah pilihan masing-masing, namun beliau mengingatkan bahawa setiap undian adalah bermakna untuk masa depan negara. Tidak memeranjatkan jika sebahagian daripada pengundi membuat keputusan untuk tidak pulang mengundi ataupun tidak mahu keluar mengundi kerana merasa muak, kecewa, marah dengan apa yang sedang berlaku dalam gelanggang arena politik tanah air. Tetapi sebagai seorang pengundi yang bertanggungjawab, saya percaya hak dan peranan itu harus dimainkan dengan rasional, praktikal kerana apa sahaja pemangkahan yang dilakukan juga memberikan suluhan kepada masa depan negara. Kami terpaksa menempuh perjalanan jauh demi mendapatkan rawatan. Situasi itu dilalui penduduk Raub, khususnya penghidap penyakit kronik yang terpaksa ke Hospital Temerloh ataupun Hospital Lipis memandangkan hospital di Raub dilapor kurang kepakaran. Keluhan itu disuarakan kepada wartawan Abdul Rahman Kunyu ketika meninjau situasi di sana. Selain terpaksa menempuh perjalanan yang jauh, timbul juga kerisauan terhadap keselamatan ibu bapa dan keluarga sekiranya berlaku insiden tidak diingini. Betul lah, memang susah sikit. Kesian kepada warga emas yang tiada kenderaan, anak jauh, terpaksa pergi ke tempat jauh lah. Dan hospital Raub ni banyak kekurangan daripada sudut perubatan, doktor pemahir. Bagi saya harap kerajaan yang baru akan dibentuk ni memberikan nafas barulah kepada Raub sendiri. Jarak dari Raub ke Hospital Temerloh adalah kira-kira 100 km, manakala dari Raub ke Hospital Lipis pula memakan jarak kira-kira 59 km. Mereka mendakwa rawatan susulan yang terpaksa dirujuk ke hospital terdekat yang lain itu ekoran hospital di Raub kurang kepakaran bagi merawat penyakit kronik dan kekurangan dari segi fasiliti perubatan. Tapi kita tak ada kepakaran lah. Macam contoh kalau kita sakit kronik, kita akan dihantar ke Lipis ataupun Temerloh lah paling jauh. Jadi saya harap bahawa hospital Raub dia akan tambah lagi kepakaran untuk kita tak susah lah untuk ke sana ataupun kemari. So dia akan tambah lagi lah kepakaran, kemudian kita akan tambah lagi peralatan-peralatan baru lah untuk di hospital Raub untuk menjadikan servis itu lebih maju dan lebih baik.
Sementara itu, salah seorang penduduk Lipis berkata hospital itu juga berdepan kepadatan pesakit apabila turut menampung pesakit dari daerah lain termasuk penduduk Raub. Ya, setakat yang abang tahu, yang isteri abang kalau masuk wad kan, kadang-kadang ada pesakit yang katil sebelah kan. Abang tanya dia dari mana, kadang-kadang dia cakap daripada Raub. Tanya kenapa daripada hospital Raub pergi Lipis. Sama ada hospital Raub tu penuh ke, tak ada pakar apa tu, saya tak pastilah kan. Justru mereka berharap isu kekurangan pakar di hospital Raub dapat diperhalusi bagi memudahkan urusan penduduk di daerah itu, khususnya warga emas. Hospital Raub ini antara satu-satunya hospital besar yang ada di Raub ini, dan ada di antara penduduk Raub yang mengatakan mereka terpaksa dipindahkan ke hospital Lipis ataupun hospital Temerloh kerana di hospital Raub ini tiada kepakaran doktor pakar ataupun kelengkapan yang mencukupi, dan ini menjejaskan mereka kerana mereka perlu berjalan jauh ke Lipis dan ke Temerloh, dan mereka mengharapkan satu tindakan yang sewajarnya agar mereka tidak perlu berjalan ke hospital-hospital yang lebih jauh daripada kependudukan mereka. Laporan Abdul Rahman Kunyu untuk Berita Al-Hijrah. Baik, selepas ini lebih 1,400 hufaz terima sijil. Peningkatan kos sara hidup dan harga barang selain penyusutan pendapatan yang berlaku sejak beberapa tahun kebelakangan ini menyukarkan lagi kehidupan rakyat, khususnya kategori miskin tegar. Pengguna yang ditemui mengakui terkesan dengan situasi itu dan mengharapkan solusi jangka panjang agar dapat meneruskan kelangsungan hidup di masa akan datang. Jelas mereka peningkatan kos sara hidup ketika ini tidak selari dengan pendapatan yang diterima, malah lebih tertekan apabila harga barang naik mendadak. Kalau duit RM50 bawa kat luar tu sekejap je habis. Macam kalau nak beli ikan tu, memang ikan pun semua dah harga. Mana nak dapat RM10 dah sekarang? Semuanya 10 ke atas. Itu pun macam nak ikut kata sekarang dengan anak-anak sekolah lagi. Lepas tu macam lagilah kalau anak ada yang duduk kat asrama, pergi balik perjalanan tu. Lepas tu sangat-sangat terkesan lah. Bukan itu sahaja, pengguna juga terpaksa mengeluarkan kos lebih besar berikutan stok bekalan makanan yang terhad. Memang terkesan lah. Pakcik beli barang pun harga melambung naik. Ini hari pakcik baru beli telur saja tadi. Telur memang tak ada. Yang ada pun tadi okey cik beli yang telur mega. Harga dia RM18.5. Grade B. Telur lain tak ada. Telur kampung pun tak ada yang naik. Berdasarkan data IKASIH setakat Jun 2022, ketua isi rumah yang dikategorikan sebagai miskin tegar telah meningkat kepada hampir 145,000 orang sekaligus menerima tempias daripada situasi ekonomi pasca pandemik. Justru bantuan yang disalurkan kerajaan ketika pandemik COVID-19 sedikit sebanyak memberi ruang kepada mereka untuk bernafas bagi memenuhi keperluan asas keluarga. Dapat bantuan itu, benda tu sedikit sebanyak adalah bantulah kita daripada tambah sikit daripada pendapatan yang lain kan. Jadi tak ada lah terkesan tu terkesan, tapi orang kata ada income lain tambah sikit-sikit tu okeylah. Sebelum ini, Tan Sri Muhyiddin Yassin menerusi Majlis Pemulihan Negara MPN mencadangkan satu sistem bersepadu bagi memudahkan proses penyaluran bantuan secara menyeluruh dan berpusat. Ia secara langsung dapat menyelaraskan penyaluran bantuan termasuk subsidi secara telus dan cekap, malah sampai kepada golongan sasaran. Memanglah bantu 100-200 pun kalau orang terdesak, apa perlu pun memang membantu sangatlah. 300 ke berapa kalau orang nak bagi kita terimalah, alhamdulillah lah. Agenda pemulihan yang bersifat inklusif seperti dicadangkan ini bagi memastikan tiada golongan yang akan terpinggir, khususnya masyarakat pedalaman, orang asal serta pribumi Sabah dan Sarawak. 1,442 garduan hufaz di seluruh negara menerima sijil kelayakan hufaz mengikut kategori masing-masing pada Majlis Convocation Hufaz Nusantara Permata Al-Quran ke-8. Majlis penganugerahan selama 4 sesi di Universiti Sains Islam Malaysia USIM itu bagi memberikan pengiktirafan kepada para hufaz sekaligus membuka peluang kepada mereka untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi.
Pada majlis convocation itu, seramai 67 graduan menerima sijil syahadah, 47 graduan sijil isbat dan 36 anugerah pelajar antarabangsa, manakala 1,219 graduan menerima sijil am, 19 sijil motivasi hafazan, 39 sijil TVET dan 15 sijil combo am dan TVET. Sementara itu, bagi penerima anugerah pelajar tahfiz terbaik, Muhammad Jibril Muhammad Hanafiah berkata, beliau tidak menyangka proses hafazan yang dianggap mencabar dan sukar pada awalnya dapat dikuasai. Seperti saya ni yang hafal Quran, jadi sekurang-kurangnya sehari saya akan mengulang sekurang-kurangnya 3 juzuk. Sekiranya saya ada kemampuan, yang ni ada tenaga lebih, saya akan ulang lebih daripada 3 lah, mungkin 5, mungkin 7, kadang-kadang boleh sampai 10. Jadi dan kunci untuk ingat Quran ni dia satu je, hanyalah istiqamah. Sebab kalau kita ni istiqamah, maka kita akan sentiasalah dan makin ingat. Selain memperoleh CGPA 3.89, Muhammad Jibril juga pernah menjadi johan Majlis Tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat kebangsaan dan Negeri Pahang pada 2022. Selain itu, buat julung kalinya, penghargaan turut diberikan kepada 7 tokoh dalam bidang Al-Quran. Antaranya Muhammad Hafiz Muhammad Hanifah yang dianugerahkan ikon tahfiz kebangsaan, Tan Sri Datuk Syekh Ismail Muhammad sebagai tokoh khas hufaz dan Dr. Ahsin Saho Muhammad bagi anugerah tokoh hufaz Nusantara. Jadi kalau diberi penghargaan, itu satu nikmat yang besar yang diberikan kepada saya. Dan saya juga teringat nikmat ini didoakan oleh bapa saya yang tak tahu baca Quran, tak tahu buta huruf lah. Tapi saya dapat ilmu ini. Agama ini harus kita dorong. Agama kita harus kita kembangkan. Jangan sampai anak-anak kita setelahnya adanya globalisasi dengan berbagai macam tantangan-tantangan yang datang dari luar. Kemudian kita khawatir anak-anak Muslim kita itu akhirnya mereka terkontaminasi dengan hal-hal yang kurang baik yang datang dari luar. Oleh karena itu salah satu cara untuk mempertahankan iman, mempertahankan akhlak, itu adalah salah satunya diantaranya adalah melalui jalan Al-Quran Al-Karim. Convocation yang diadakan secara dwi tahunan ini menghimpunkan semua hufaz di seluruh Malaysia. Bahkan Convocation Hufaz Nusantara kali ke-8 ini telah dinobatkan sebagai the largest hufaz convocation oleh Malaysia Book of Record. Baik, selepas ini Sungai Buloh, parlimen paling hangat di Selangor. Kurang 5 hari lagi sebelum memasuki hari mengundi PRU 15 dan setiap jentera parti dilihat semakin agresif berkempen untuk meraih hati pengundi dengan pelbagai strategi. Di Sungai Buloh, suasana kempen PRU semakin rancak susulan pertembungan 7 penjuru termasuk 2 calon bebas. Lebih panas, kerusi itu dikejutkan dengan pencalonan Khairi Jamaluddin Abu Bakar di kawasan yang menjadi kubu kuat Pakatan Harapan. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita bersama wartawan Abdul Hakim Hassan. Assalamualaikum Hakim. Hakim, boleh kita kongsikan sedikit suasana kempen di sana, Hakim? Ya, baik. Sekarang saya berada di Pekan Sungai Buloh dan jika anda dapat saksikan suasana berkempen di Parlimen Sungai Buloh ini agak meriah. Kita dapat lihat sepanduk gambar calon dengan bendera-bendera parti menghiasi di jalanan di sekitar Sungai Buloh ini. Dan apa yang dapat saya jangkakan ialah akan berlaku saingan sengit antara calon daripada Pakatan Harapan dengan calon daripada Barisan Nasional iaitu Khairi Jamaluddin. Di mana seperti yang kita tahu, Khairi Jamaluddin merupakan Menteri Kesihatan dan prestasi beliau dan aura ketika mengetuai KKM dalam terutama mengetuai misi negara untuk mengekang COVID-19 agak cemerlang. Jadi dengan prestasi yang ditunjukkan itu, saya fikir dapat memberi tentangan hebat. Jika tidak dapat merampas kerusi keramat
Pakatan Harapan pun saya fikir sudah tentu boleh memberi ancaman besar buat Pakatan Harapan. Namun apapun saya fikir peluang adalah sama rata untuk semua calon yang bertanding. Terpulang kepada bagaimana strategi yang mereka aturkan, sama ada mereka berjaya untuk menjalankan setiap misi dan strategi yang telah mereka susun. Dan saya fikir segalanya terletak kepada keputusan 158,000 pengundi yang terlibat dalam PRU di parlimen ini. Dan untuk recap pada PRU 14 yang lalu, Pakatan Harapan telah pun memenangi dengan majoriti yang sangat besar, iaitu 26,000 undi. Dan saya fikir situasi itu bakal berubah, di mana PRU 15 ini kita melihat lebih banyak parti yang bertanding, lebih ramai calon yang bertanding. Dan jika untuk parlimen di sini, kita akan menyaksikan pertembungan 7 penjuru, iaitu daripada Barisan Nasional, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, Gerakan Tanah Air, Parti Rakyat Malaysia dan 2 calon dari Bebas. Fazidah. Okey, minggu lepas kita tahu lokasi di Parlimen Sungai Buloh terjejas akibat banjir. Dan bagaimana reaksi calon yang bertanding, Hakim? Baik, jika kita tahu PRU ni ialah segalanya tentang corak permainan ataupun strategi parti, sama ada mereka mampu memenangi hati rakyat. Dan salah satu strategi pastilah mereka perlu cakna dengan apa-apa sahaja isu atau masalah yang dihadapi oleh pengundi yang bakal memilih mereka. Dan daripada soal jawab saya bersama dengan penduduk di sini, jika anda berada di lokasi ini, iaitu di Pekan Sungai Buloh ini, dan di jalan yang ke arah Kuang dan Paijaras, ketika waktu malam jalan di sana sangat gelap, dan masa yang sama dengan kewujudan sekolah di tepi jalan dan juga ada kem askar di situ. Jadi kita nampak jalan begitu sibuk, tetapi lampu jalan tidak banyak. Jadi apa-apa ia dibimbangi untuk berlaku apa-apa perkara yang tidak diingini seperti kemalangan dan sebagainya. Begitu juga di hadapan saya ini ada satu tapak peniaga yang berniaga makanan seperti keropok leko, pisang goreng dan sebagainya. Mereka memohon pihak berwajib supaya tolong menyediakan satu kemudahan untuk mereka meletakkan meletakkan barangan perniagaan seperti kemah, meja, kerusi dan segala peralatan. Ini kerana mereka buat masa ini mereka terpaksa memunggah setiap kali membuka dan menutup gerai mereka. Fazilah. Baik, terima kasih Hakim live daripada Pekan Sungai Buloh atas laporan kita tadi. Kita berehat seketika, kembali selepas ini dengan perkembangan dari utara tanah air. Kempen PRU 15 di Perlis yang bakal menyaksikan persaingan di peringkat parlimen semakin sengit. Kebanyakan calon dalam mood gear pecutan terakhir, dan dalam kesibukan ahli dan penyokong parti politik meraih sokongan, tumpuan orang luar beralih kepada produk pelancongan warna-warni di utara tanah air itu. Kita terus saja bersama wartawan Siti Paridah Busairi untuk perkembangan di Perlis. Paridah, boleh kongsikan sedikit suasana kempen di Perlis selepas undian awal hari ini? Baiklah, terima kasih Fazidah. Siang tadi saya sebenarnya baru saja tiba dari Alostar, dan sampai saja di Perlis ini, apa yang dapat saya perhatikan di setiap ceruk-ceruk jalan, lorong, kawasan sawah, rumah-rumah, kampung, semuanya dipenuhi dengan tiang-tiang bendera yang tak ada seinci pun kosong. Malah kibaran bendera saya dapati adalah lebih banyak dan meriah berbanding pada awal-awal kempen yang lalu. Berdasarkan susunan program kempen pula, calon semuanya dah mula menukar mod kepada gear pecutan terakhir kerana mereka menjangkakan peratusan untuk mendominasi kemenangan pada PRU 15 kali ini adalah lebih sukar. Dan berdasarkan sentimen pengundi di 3 parlimen dan 15 DUN di Perlis ini, dijangka akan berlaku sebuah kerajaan campuran, memandangkan Barisan Nasional tidak mencalonkan Panglima Perlis Datuk Seri Syahidan Kasim dan Datuk Zahidi Zainal Abidin di kubu kuat mereka, iaitu di Parlimen Arau dan juga Padang Besar. Jadi ini mungkin akan mengurangkan undi daripada penyokong Barisan Nasional sebelum ini.
Sentimen ini turut dibuktikan apabila semalam bekas Ketua Wanita UMNO Tan Sri Shahrizad Abdul Jalil dilihat hadir dan masuk ke kubu kuat Datuk Seri Syahidan bagi membantu kempen calon BN di Perlis. Sementara di Parlimen Kangar di mana saya sedang berada ketika ini, dijangka Barisan Nasional masih boleh memenangi kawasan ini, namun esok malam kabarnya Datuk Seri Syahidan sendiri akan turun padang ke sini bagi menggempur Don Bintong, iaitu kerusi yang ditandingi oleh Menteri Besar Perlis Datuk Seri Azlan Man. Jadi senario perkembangan PRU 15 di Perlis ini semakin menarik untuk diikuti menjelang hari-hari penentuan pada Sabtu ini. Baik Farida. Kabarnya Perlis sekarang ni bukan rancak dengan kempen tetapi juga tarikan pelancong baharu. Boleh ceritakan sedikit suasananya Farida? Ya, benar Fazida. Saya sendiri sebenarnya sedang berlintas langsung daripada sebuah lokasi tarikan pelancongan terbaru di Perlis yang cukup unik dengan penginapan rumah warna-warni berbentuk segitiga seperti yang ada di belakang saya ini. Sebenarnya lokasi percutian ini terletak di tengah-tengah sawah bendang dan panoramanya pada siang tadi cukup indah, cukup memukau dengan pemandangan matahari terbenam. Jika sebelum ini orang tidak pernah tahu Perlis, apa yang menarik ada di Perlis kerana ianya hanya sebuah negeri paling kecil di Malaysia dan Perlis juga hanya dijadikan sebagai lokasi transit untuk pelancong ke Langkawi atau masuk ke sempadan Thailand. Jadi tak ramai orang tahu apa yang ada di Perlis melainkan hanya mangga harum manis. Namun sejak ada cadangan untuk menjadikan tahun depan, tahun 2023 sebagai tahun melawat Perlis, maka industri pelancongan di negeri ini dilihat sedang agresif mempromosikan produk pelancongan masing-masing. Dan antara tarikan di Perlis yang mulai popular dan meniti di bibir-bibir pelancong ketika ini adalah seperti di Viewpoint Wang Kelian, Tasik Timatasoh, Bukit Jernih, Ikan Bakar Kuala Perlis, Rumah Warna-Warni, Rock Climbing Base Camp, Gua Kelam dan keindahan alam yang berlatar belakangkan bukit dan sawah padi menghijau di Balbuk House Kampung Balik Bukit Cuping Perlis. Jadi sebenarnya dah ada macam-macam tempat percutian menarik yang ada di Perlis ini. Baik, terima kasih pelbagai tarikan di Perlis. Terima kasih Farida live dari Perlis. Baik, perkembangan PRU itu menutup berita Al-Hijrah untuk malam ini. Terus bersama kami setiap hari untuk mengetahui perkembangan terkini menjelang PRU. Jangan lupa kami juga berada di pelbagai platform media-media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok, dan layari alhijrahnews.com untuk lagi kupasan mendalam berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Fazida Mustafa. Assalamualaikum dan selamat malam.